Persempadanan semula, kenapa gabra sangat? Pertambahan besar jumlah pemilih selain bilangan pengundi yang tidak sama rata di 222 kerusi parlimen adalah antara sebab mengapa pelbagai pihak menggesa kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan persempadanan semula kawasan parlimen menjelang pilihan raya umum ke-16. Malah ada cadangan supaya SPR mengkaji kembali status kawasan parlimen yang mempunyai jumlah pengundi melebihi 100,000 orang dan menambah kerusi baru. Berdasarkan laman web SPR, kini terdapat tidak kurang 85 kawasan parlimen yang mempunyai pengundi melebihi 100,000 yang jika kesemuanya dipecahkan kepada dua kawasan akan menyaksikan pertambahan kerusi parlimen daripada 222 kerusi kepada 307 kerusi. Penganalisis politik dari Universiti Sunway Profesor Wong Chin Huat berpendapat persempadanan semula perlu dilakukan susulan pertambahan lebih 6 juta pengundi baharu berikutan pelaksanaan pendaftaran pemilih automatik dan undi 18. Ujar beliau, perkara 113 dan jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan saiz pengundi yang ideal bagi setiap kawasan pilihan raya. Apa yang ditekankan adalah untuk kawasan pilihan raya dalam negeri yang sama, bilangan pengundinya mesti lebih kurang sama banyak berdasarkan subsection 2/C dalam jadual ke-13. Contohnya pada April 2023, Bangi mempunyai 311,499 pengundi, sedangkan Sabak Bernam hanya 51,842 pengundi. Bermaksud jumlah pengundi Bangi lebih 6 kali ganda berbanding Sabak Bernam. Perkara itu telah melanggar perlembagaan kecuali jika kita anggap 6 lebih kurang sama banyak dengan 1. Ini juga merugikan orang muda Melayu kerana kuasa undi mereka rendah, katanya kepada Sinar Harian. Kali terakhir persempadanan semula kawasan pilihan raya dilakukan adalah pada Mac 2018 iaitu sebelum PRU 14. Sementara itu, bekas pengurusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, persempadanan semula yang melibatkan pertambahan kerusi memerlukan pindaan perlembagaan dan ia mesti dipersetujui oleh 2/3 ahli parlimen atau ahli DUN. Kalau kawasan itu terlalu besar atau terlalu ramai pengundi, pertambahan kerusi boleh dicadangkan sama ada peringkat parlimen atau DUN. Bila ia berlaku, perlu ada pindaan perlembagaan dan mesti mendapat kelulusan 2/3 wakil rakyat. Kalau dibuat tambahan kerusi dan bawa dalam persidangan parlimen atau DUN tetapi tidak dipersetujui, maka tiada guna juga, ujarnya. Sebelum ini, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkar Pal Singh memaklumkan proses persempadanan semula di Sarawak sudah bermula tahun ini membabitkan kajian oleh SPR dalam tempoh 2 tahun. Selain itu, katanya proses persempadanan semula kawasan pilihan raya di Sabah akan bermula 2025 manakala di Semenanjung dijadualkan pada 2026. Namun begitu, pembangkang kelihatannya sedikit skeptikal. Malah pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada Julai lalu mendakwa Kerajaan Perpaduan akan meminda Perlembagaan Persekutuan untuk menambah kawasan pilihan raya kepada 300 kerusi jika memiliki majoriti 2/3 dan melakukan persempadanan semula melibatkan pemindahan pengundi yang hanya akan menguntungkan kerajaan. Pelik kenapa pembangkang gabra sangat. Untuk berlaku adil dan telus adalah wajar satu badan khas yang bebas ditubuhkan untuk menguruskan proses persempadanan semula bahagian pilihan raya. Dibentuk bagi mengelakkan persepsi parti tertentu bahawa urusan itu hanya akan menguntungkan sebelah pihak terutamanya kerajaan memerintah. Penganalisis pilihan raya Dr. Jim Manimaran berkata dengan penubuhan badan khas itu membolehkan fungsi pelaksanaan persempadanan bahagian pilihan raya dipertanggungjawabkan terus kepada Parlimen, bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita perlu bentuk sebuah badan khas untuk secara ad hoc untuk urus proses persempadanan semula bahagian pilihan raya dan bukannya diurus oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, katanya kepada Sinar Premium. Benar, proses persempadanan semula bahagian pilihan raya tidak sepatutnya menjadi satu isu memandangkan ia perlu dilakukan setiap 10 tahun sekali mengikut keperluan undang-undang. Syarat dan keperluan itu juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Jika semua pihak berkepentingan iaitu SPR, parti-parti politik dan orang ramai faham semangat perundangan yang digariskan dalam perlembagaan, tidak harus wujud isu sehingga mencetuskan persepsi dan polemik. Perkara ini menjadi isu setiap kali ada proses persempadanan semula bahagian pilihan raya. Mereka yang berada di pihak pembangkang akan menjadikannya sebagai satu isu dan ia berlarutan sehingga ke hari ini. Lantaran itu, SPR perlu bertindak dengan bebas dan profesional tanpa dilihat sebagai memihak kepada mana-mana pihak. Pembangkang pula sila mainkan peranan anda dalam isu ini. Rakyat perlukan kesaksamaan.